Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Al-Habibil Mahbub Al-Alil Qadril Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Imam. Seterusnya yang saya hormati Tuan Nazir, Tuan Haji Muhammad Ramli, Tuan-Tuan Bilal, dan seterusnya para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat dan keberkatan serta maghfirah darinya sepanjang hidup kita yang kita tidak tahu bila kesudahannya. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan atau peluang untuk datang ke rumah Allah menjadi tetamunya, untuk kita menunaikan kewajipan kita solat fardu Jumaat, meskipun dalam keadaan kita dikendaki mematuhi SOP demi kebaikan kita bersama, insya-Allah. Jadi pada kesempatan ini saya diberi kepercayaan oleh pihak masjid untuk mengisi slot yang ada ini, ya, kerana telah dibenarkan oleh pihak Jabatan Agama Islam Selangor. Pihak masjid boleh mengadakan tazkirah Jumaat. Jadi untuk hari ini, tajuk yang ingin saya kongsikan bersama para jamaah ialah kepentingan bersalawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat ke atas Nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah ke atasnya dan ucapkanlah salam sebagai salam yang sempurna. Para jemaah, kita maklum baru-baru ini, ya, kita memperingati peristiwa agung Isra dan Mi'raj. Di antara pengajaran ataupun iktibar yang boleh kita ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj itu ialah tentang kekuasaan Allah, kehebatan Allah dalam dia mentadbir kerajaannya, dan sebagai tanda kasih sayang Allah dengan rahmatnya, baginda sallallahu alaihi wasallam dijemput untuk mendapat satu amanah, perintah mendirikan solat 5 waktu. Allah perintahkan hambanya solat, Allah tidak solat. Allah perintahkan orang beriman berzakat, Allah tidak berzakat. Allah perintahkan orang beriman agar berpuasa, Allah tidak berpuasa. Begitulah kebaikan-kebaikan yang lainnya. Allah perintah, tapi Allah tidak melakukannya, kecuali selawat. Allah Subhanahu wa taala memulakan firman-Nya, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya senantiasa
bersalawat. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya. Allah mulakan dengan satu penegasan bahawa dia, yakni Allah sendiri, bersalawat ke atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah disuruh, diperintah oleh kepada orang yang beriman, yakni kita semua, agar bersalawat. Bagaimana salawat itu? Ya, bagaimanakah salawat itu dan bilakah salawat itu? Jadi dalam kesempatan ini saya ingin berkongsi dengan para jemaah. Pertama, dalam ayat Al-Quran yang baru saya bacakan tadi, Allah tidak menyebutkan waktunya. Anytime, anywhere, di mana-mana saja, bila-bila masa, berselawatlah kamu. Cuma ada hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita agar banyakkan selawat pada hari Jumaat. Nah, mana dalam hadis tu disebut secara khusus hari Jumaat, supaya selawat kita tu lebih banyak daripada hari-hari yang lain. Hari Jumaat harus lebih. Kalau katakanlah kita berselawat, kata Nabi, setiap hari 100 kali, jadi pada hari Jumaat hendaklah lebih daripada 100 kali. Itu maksud dia, lebihkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis dan keterangan para ulama menyatakan tentang kelebihan, keutamaan, keistimewaan, kebaikan bagi orang-orang yang melakukan selawat atau membaca selawat. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling hampir denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca selawat ke atasku. Kita nak jumpa pembesar senang ke susah bang? Susah kan? Dah ikut aturan dah, buat temu janji pun susah. Last minute cancel pula. Susah nak jumpa manusia biasa pun susah, ya. Apatah lagi besok di hari kiamat, yang bilangan manusia wallahu alam tidak ada satu angka tuan-tuan yang boleh saya sebut betapa ramainya manusia ketika itu, ya. Yang mana ketika itu manusia berlumba-lumba, bercita-cita nak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah dah pesan dah, siapa yang nak bersamaku besok di akhirat, paling dekat denganku besok di akhirat, banyakkanlah bacaan salawat, baca selawat banyak-banyak. Itu yang pertama. Ini kalau kita nak dekat atau berada di sisi Rasulullah, satu surga dengan Rasulullah. Rasulullah besok di surga, nama surga Rasulullah ialah surga Al-Firdaus. Rasulullah berpesan, kalau kamu nak minta surga, Nabi beritahu, minta surga Firdaus. Kalau kita minta secara umum bukan tak boleh, ya Allah ya Tuhanku, masukkanlah kami ke dalam surgamu, boleh. Umum surga, ya. Kalaulah surga tu ada tingkatan. Kalau dapat tingkatan yang paling rendah pun tak apa, ya Allah, yang penting surga, ya. Tapi Nabi ajar, kalau kamu nak minta surga, sebut Al-Firdaus. Kenapa? Kerana di situlah aku berada. Di surga apa? Firdaus. Jadi salah satu cara untuk dapat ke surga Firdaus bersama Rasulullah SAW ialah banyak membaca salawat. Baik. Yang kedua, orang yang banyak membaca selawat akan mendapat syafaat, pertolongan, bantuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam satu hadis mafhumnya, barang siapa berselawat ke atasku pada waktu pagi sebanyak 10 kali dan pada waktu petang 10 kali,
wajiblah ke atasnya syafaatku. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak dapatkan syafaat, nak mendapatkan bantuan, pertolongan daripada Rasulullah SAW selepas mati nanti, ialah dengan kita membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 kali tuan-tuan lepas solat subuh. Tak susah. Selepas asar 10 kali. Cuma definisi pagi dan petang itu begini. Yang dikatakan pagi itu ialah selepas solat, masuk saja subuh sampai sebelum menjelang zuhur. Itu namanya pagi. Itu nama pagi. Jadi anytime, pukul berapa? Pukul 10 pagi, pukul 12 pagi, sebelum zuhur masih dikira pagi lagi. Yang dikatakan petang tu macam mana? Yang dikatakan petang masuk saja asar sampai sebelum pukul 12 malam. Itu masa petang. Pukul 9 malam pun masih dikira petang. Masih boleh lagi baca selawat Nabi 10 kali. Cuma secara umumnya bila dikata pagi itu selepas subuh. Selepas subuh tu orang faham semua. Lepas subuh mesti pagi. Baca lepas subuh. Lepas asar itu waktu petang. Baca selawat Nabi 10 kali. Jadikan amalan harian tuan-tuan. Azam dalam hati, yang lepas tu lepaslah, aku ni lawa dengan dunia, sibuk dengan dunia. Mulai hari ni aku nak bertekad, selepas subuh aku takkan minum teh tarik selagi mana aku belum baca selawat Nabi 10 kali. Aku sebelum aku reti canai, aku nak baca selawat Nabi 10 kali. Jadikan satu disiplin. Disiplin macam tu Allah suka. Ya. Tu pula tuan-tuan lah. Nak macam mana ya untuk memastikan kita atau tuan-tuan ni ya boleh baca selawat Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang membaca selawat Nabi, jiwa dia akan tenang. Allah akan pelihara dia daripada perasaan duka cita, kerungsingan. Allah akan selamatkan jiwa dia daripada keluh kesah. Banyak baca selawat Nabi. Kemudian yang keempat, selawat Nabi. Orang yang membaca selawat Nabi, orang itu akan aman besok ketika peristiwa huru hara di padang mahsyar. Kalau kita nak dapatkan ketenangan, kedamaian ketika manusia dalam keadaan keluh kesah, ketakutan dan kebimbangan di padang mahsyar, hendaklah kita banyak membaca selawat Nabi. Nabi dah pesan. Ya. Yang kelima, apa kelebihan orang baca selawat Nabi ni tuan-tuan? Disebutkan oleh ramai ulama, di antaranya Imam As-Suyuti disebut, di antaranya lagi Al-Alim Al-Lalamah Ismail Ad-Dabhani dalam kitabnya disebut, siapa yang membaca selawat ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummiyil Habib Al-Alil Qadril Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Setiap malam sebelum tidur dibaca 10 kali. Besok apabila dia mati, Rasulullah menyambut dia di dalam kubur. Rasulullah yang menyambut dia datang. Sebab bila roh kita ni tuan-tuan, bila kita meninggal dunia, roh kita ni sampai satu saat Allah izinkan sekalian roh datuk nenek moyang kita sambut kita. Kita tak sempat jumpa moyang kita. Barangkali tuan-tuan tak sempat jumpa moyang. Ya, mungkin ada yang tak sempat jumpa atuk pun. Ada yang tak pernah sempat jumpa ayah dia. Ibu dia melahirkan dia, ayah dah tak ada. Jadi siapa-siapa yang kita ni semua, bila masuk dalam kubur, di antara yang berlaku dalam kubur itu disebut dalam kitab Ar-Ruh, iaitu roh itu akan disambut oleh sekian arwah-arwah, sekian arwah keturunan dia lah. Ya, abang meninggal dunia, ya, disambut. Atuk, nenek, moyang semua sambut. Itu Allah perkenankan. Ya. Sebab apa?
Di antara salah satu keistimewaan bagi orang yang membaca selawat, cuma dalam keterangan ulama disebut selawat tadi itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummiyil habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sebelum tidur malam, dia dah baring, diduduk, dia baca selawat Nabi 10 kali. Orang yang mengamalkan selawat ini, insya-Allah kehadirannya ke alam barzah disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tak tuan-tuan? Tentu nak. Ya. Kedatangan kita masa di dunia disambut oleh mak bapak kita, datuk nenek kita. Bila kita meninggal dunia, roh kita disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di alam barzakh. Nah, selawat yang saya baca tadi pendek je tuan-tuan, tuan-tuan boleh hafal dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummiyil habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca 10 kali tak lama mana, sekejap aja. Ya. Baik. Berikutnya pula, apakah selawat-selawat yang boleh kita amalkan? Secara umumnya, apa saja selawat yang tuan-tuan jumpa, yang tuan-tuan dengar daripada tuan-tuan guru, daripada ustaz membaca selawat, tuan-tuan boleh amalkan. Apa saja selawat, dia tidak perlu ada ijazah. Cuma kalau selawat itu ada kafiat tertentu, maka sebaik-baiknya ada ijazah daripada orang yang memberi ijazah. Itu beza dia. Kerana apa? Kerana selawat ini telah diijazahkan oleh Allah sendiri. Allah perintahkan berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itulah dalil orang yang beriman. Syarat ni satu je, beriman. Orang yang beriman, Allah dah perintahkan berselawat. Begitu ya. Cuma apabila kita nak mengamalkan satu-satu selawat yang ada kafiat-kafiat tertentu, ya, untuk tujuan-tujuan tertentu, itu harus mendapat ijazah daripada tuan guru. Ya, baik. Jadi apa selawat umum? Ya, selawat yang boleh kita amalkan, semua boleh. Ya, tak kira siapa pun. Syaratnya orang yang beriman, ya, iaitu ikut saya, kita baca selawat. Selawat yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu selawat pendek. Nama selawat ini selawat Jibril. 4 perkataan je. Salla Allah ala Muhammad. 4 perkataan. Selawat ini namanya selawat apa? Jibril. Kenapa dinamakan Jibril? Ketika Nabi Allah Adam alaihi salam tersedar di sisinya ada seorang wanita yang cantik, iaitu Siti Hawa. Lalu Adam ingin menyentuhnya. Lalu Jibril menegur, wahai Jibril, wahai Adam, tidak halal kamu menyentuhnya sebelum kamu membayar maharnya, mas kawin. Lalu Adam bertanya, bagaimanakah, apakah mahar untuk aku boleh menyentuh Hawa? Maka Jibril kata, ucapkanlah sallallahu ala Muhammad. Maka Jibril pun menyebut sallallahu ala Muhammad. Sebab tu orang kalau tak ada duit nak nikah, dalam kitab fiqh boleh mas kawinnya dengan mengajarkan Al-Quran. Nak kahwin tapi duit tak ada, apa mas kahwin kamu? Aku mengajarkan dia qul huwallahu ahad. Setuju? Setuju. Masa akad nikah, aku nikahkan dikau dengan Joyah binti John ni, dengan mas kahwin mengajar suratul Ikhlas sehingga dia boleh membaca. Sah kata dia. Lepas tu dia itu saja ajar isi dia. Bila-bila tak apa. Maka
Dia ajar satu hari boleh baca, dah tak ada hutang lah, habis. Nah, kan? Jangan dapat isi gagap, kesian dia. Ya? Baik tuan-tuan. Jadi selawat yang pertama yang kita boleh amalkan, selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sekejap aja tuan-tuan, tak lama. Kalau kita ambil tasbih macam ni, ambil tasbih, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum baca selawat, apapun selawat, disuruh kita membaca firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sekejap aja. Nak dapat 1000 pun tak lama, sekejap aja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ini saya dapat daripada tuan guru saya, ya, almarhum tuan guru Ghazali Hasbullah. Yang saya dapat daripada Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari hafizullah, ditambah Sayyidina sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Saya tanya Syekh Nuruddin, berapa kali saya nak baca? Terpulang, tak ada had. Tuan-tuan nak amalkan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Berapa kali? Terpulang. Cuma kalau kita nak disiplinkan diri kita, aku baca selawat Nabi sallallahu alaihi Muhammad satu hari satu malam tidak kurang daripada 100 kali. Lepas zuhur 20 kali, lepas asar 20 kali, nanti ahli berwaktu dah 100. Kalau dapat lebih lagi bagus, ya, dapat lebih lagi bagus. Baca selawat Nabi banyak-banyak, yang paling pendek. Kemudian ada selawat lain. Tuan-tuan boleh tanya pada ustaz, ya, pada tuan-tuan guru yang lain. Selawat-selawat yang ini, yang saya kongsikan, selawat yang mudah untuk tuan-tuan ingat, ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita lepas sembahyang kita bersalam, kan? Biasalah dulu sebelum COVID-19 ni, ya, kita baca selawat, betul tak? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul tak? Selawat tu lah, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Siapa dapat lebih daripada 100, masya-Allah tabarakallah, satu selawat kita, Allah SWT jawab, balas 10 kali. Bayangkan tu tuan-tuan, kita cuma bagi satu, Allah bagi 10, tak nak ke? Baca selawat. Dan orang yang rajin baca selawat murah rezeki. Yakinlah tuan-tuan, bacalah selawat Nabi, ya, baca selawat Nabi banyak-banyak. Mudah-mudahan, ya, nanti di akhirat kita akan dapat kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan yang paling besar besok selepas mati melainkan kita selamat daripada neraka Allah SWT. Dan salah satu sebab yang kita boleh selamat daripada neraka ialah dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat tu tuan-tuan, besok kita dah mati, kita nak cari siapa? Nak cari siapa? Manusia akan dibangkitkan besok dengan bersama orang yang dicintai ketika dia hidup. Kalau dicintai artis, na'udzubillahi min zalik, bangkit bersama artis. Kalau artis tu beriman, masuk selamat lagi. Tapi kalau dibangkitkan dengan yang, yelah, takutlah kita. Saya nak sebut pun tak berani. Minta-mintalah kita mencintai Rasulullah, rajin baca selawat Nabi sebagai tanda cinta. Dan sekiranya kita mati, ya, bila-bila masalah kita mati, jangan takut, insya-Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menunggu kita. Saya baca selawat Nabi, Rasulullah jawab. Rasulullah kata, dijadikan bagiku satu malaikat yang kerjanya menyampaikan ucapan salam daripada umatku kepadaku, ya, lalu rohku dikembalikan untuk aku menjawab salamnya. Bayangkan setiap saat ada orang baca selawat Nabi, kan? Allah tabarakallah.
Janganlah tunggu sampai orang nak pergi umrah, nak pergi haji, sampaikan salam saya pada Nabi. Tak payah tuan-tuan, sekarang dia boleh baca. Ya, sekarang dia boleh baca selawat Nabi anytime, anywhere. Anywhere ni maknanya tempat-tempat yang sesuai lah, jangan dalam tandas pula. Itu pun anywhere juga. Mana kita faham sini benda yang tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang elok, kita baca selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baca selawat Nabi sudah dikira beristighfar. Orang yang berselawat ke atas Nabi sudah dikira dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkongsian ini bermanfaat, yang benar baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ada salah silap ialah disebabkan kejahilan dan kelemahan saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma shfi marudana wa sahih ajsadana wa shattit samla a'daina wansurna ala man adana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum